Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Peliharalah Warisan Kita. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Peliharalah Warisan Kita ini terdapat pada muka surat 115 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 6. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.4.2 berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai secara bertata susila. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat berbual tentang sesuatu perkara mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan dengan menggunakan 3 kata gelaran yang sesuai secara bertata susila. Kedua, menulis untuk menyampaikan satu maklumat mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan dalam bentuk karangan berformat wawancara dengan menggunakan bahasa yang santun. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya berbual tentang sesuatu perkara mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan dengan menggunakan 3 kata gelaran yang sesuai secara bertata susila. Kedua, murid berjaya menulis untuk menyampaikan satu maklumat mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan dalam bentuk karangan berformat wawancara dengan menggunakan bahasa yang santun. Bolehkah murid-murid menyatakan contoh-contoh mercu tanda yang terdapat di negara Malaysia? Bagus. Untuk pengetahuan murid-murid, di negara kita mempunyai banyak mercu tanda yang menarik dan juga menjadi sejarah kepada negara kita. Kita lihat gambar yang pertama di situ menunjukkan bangunan Eva Musa yang menjadi lambang kepada penduduk di negeri Melaka. Bangunan Eva Musa ini dibina oleh penjajah Portugis pada suatu ketika dahulu sewaktu penjajah tersebut menjajah negeri Melaka. Lihatlah, bangunan Eva Mosa itu masih tersergam indah dan lagi kukuh sehingga pada hari ini. Kita lihat, gambar yang kedua di bawah itu menunjukkan bangunan kubu Margarita ataupun Fort Margarita. Bangunan ini menjadi lambang kepada penduduk di negeri Sarawak. Untuk pengetahuan murid-murid, bangunan Kubu Margarita ini menjadi kubu pertahanan bagi penjajah iaitu Charles Brooke. Seterusnya kita lihat gambar yang ketiga di atas itu, di sebelah kanan itu menunjukkan jambatan Pulau Pinang yang menjadi identiti kepada penduduk negeri Pulau Pinang. Seterusnya gambar yang keempat itu menunjukkan menara alur star iaitu terdapat di negeri Kedah. Pastinya menara ini menjadi identiti ataupun lambang kepada penduduk negeri Kedah. Oleh itu, cikgu berharap murid-murid dapatlah memelihara bangunan warisan ini supaya kekal sehinggalah pada masa akan datang. Dan janganlah melakukan kerosakan terhadap bangunan warisan ini. Pastinya ia amat berharga kepada setiap masyarakat di negara kita. Baiklah murid-murid, mari kita fahami penggunaan gelaran ataupun panggilan mengikut konteks yang sesuai. Di sini, cikgu sediakan maklumat mengenai gelaran ataupun panggilan yang biasanya digunakan dalam masyarakat kita pada hari ini.
Baiklah, kita lihat yang A di situ merujuk kepada gelaran keturunan. Contohnya, Megat, Raja atau Tengku, Syed, Wan, Nik dan Awang. Okey. Di sini apabila menjadi kata nama khas, maka gelaran bagi keturunan yang cikgu sebutkan tadi mestilah menjadi huruf besar. Contohnya, Megat Hashim bin Megat Iskandar. Hashim itu kata nama khas. Jadinya di sini Megat mestilah mengikut kata nama khas tadi dan Megat itu ditulis huruf besar. Dan Megat Hashim ini terus menjadi kata nama khas. Dan kita lihat lagi di bawah itu contohnya Nik Harith bin Nik Luqman. Jadi di sini Nik ini akan menjadi huruf besar apabila diikuti bersama dengan kata nama khas. Haris itu iaitu kata nama khas. Jadi Nik Haris, Nik itu menjadi huruf besar N-nya. Dan kita lihat B untuk gelaran anugerah. Contohnya Tan Sri, Datuk Seri, Datuk atau Datuk, Datin, Tun, Yang Mulia, Profesor, Profesor Madya, Profesor Emeritus. Jadi di sini apabila menjadi kata nama khas, maka automatik menjadi huruf besar. Memang Tan Sri sehinggalah Yang Mulia itu mestilah dikekalkan kata nama khas. Contohnya Tan Sri Dr. Hisham. Jadi di sini Tan Sri ini akan kekal dengan gelarannya iaitu ditulis secara huruf besar. Kalau profesor pula kata nama Am, biasa gelarannya. Apabila diikuti dengan kata nama khas, contohnya Profesor Dr. Muhammad Affan bin Ahmad. Jadi di sini Muhammad Affan itu dah merujuk kepada kata nama khas dan profesor itu mestilah ditulis huruf besar kerana mengikuti kata nama khas. Kita lihat gelaran bagi ikhtisas. Ikhtisas ini merujuk kepada bidang ataupun kepakarannya lah. Kita lihat contohnya di situ cikgu yang paling mudah. Okey. Seterusnya doktor dan chef. Untuk pengetahuan murid-murid, apabila menjadi kata nama khas, maka gelaran ikhtisas ini akan juga menjadi huruf besar. Ditulis huruf besar. Contohnya ada di situ, Cikgu Nur Aina binti Zulkifli. Jadi di sini, C itu huruf besar kerana mengikuti kata nama khas iaitu Nur Aina. Kalau cikgu sahaja, huruf kecil. Apabila kata nama khas ada juga, jadinya C menjadi huruf besar. Contoh lain, Dr. Abdul Latif bin Azman. Kalau ikutkan doktor sahaja huruf kecil. Tapi apabila murid menulis gelaran ikhtisas ini beserta dengan kata nama khas, maka gelaran ini ditulis dengan huruf besar. Seterusnya kita lihat gelaran bagi keagamaan. Contohnya Tuan Haji ataupun Puan Hajah, Ustaz dan Ustazah. Jadinya apabila menjadi kata nama khas, mestilah ditulis dengan huruf besar. Contohnya Tuan Haji Sulaiman bin Haji Mukmin. Sulaiman ini kata nama khas. Apabila kita hendak menulis gelaran bagi Tuan Haji ini beserta dengan kata nama khas, mestilah Tuan Haji itu ditulis dengan huruf besar. Kerana mengikuti kata nama khas. Kalau tak ada, Tuan Haji huruf kecil biasalah. Dan seterusnya kita lihat ahli keluarga iaitu panggilan gelaran lah. Contohnya Along, Angah, Acik, Uda, Anda,
busu. Mungkin adalah gelaran-gelaran yang biasa kamu dengar oleh keluarga kamu lah. Seterusnya kita lihat gelaran bagi masyarakat biasa. Biasa ni yang biasa-biasa lah. Contohnya tuan, encik, puan, cik, pakcik, makcik, saudara, saudari. Oleh itu, lihat di situ, apabila menjadi kata nama khas, gelaran ini turut juga ditulis menjadi huruf besar. Okey, lihat di situ contohnya. Puan Aminah. Aminah kata nama khas. Puan itu ialah gelaran untuk perempuan. Puan ini lebih kepada gelaran untuk perempuan yang sudah berkahwin. Cik tadi pula, CIK itu untuk gelaran perempuan yang belum berkahwin. Jadi di sini Puan Aminah. Puan mestilah ditulis huruf besar P-nya kerana diikuti dengan kata nama khas iaitu Aminah. Kalau Puan sahaja, huruf kecil. Contoh lain di bawah tu Pakcik Ali. Ikutkan Pakcik tu huruf kecil. Apabila diikuti dengan kata nama khas iaitu Ali, secara tidak langsung Pakcik itu P dan C itu ditulis secara huruf besar. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami gelaran ataupun panggilan berdasarkan konteks yang sesuai dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita membaca teks wawancara yang bertajuk Kepentingan Memelihara Bangunan Warisan dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. Baiklah murid-murid, sekarang mari ikut cikgu untuk membaca dan mengujarkan dialog berdasarkan forum bertajuk Kepentingan Memelihara Bangunan Warisan dengan menggunakan kata gelaran yang sesuai. Oleh itu, mari ikut cikgu ya. Satu forum bertajuk Kepentingan Memelihara Bangunan Warisan telah diadakan. Panel forum tersebut terdiri daripada Tan Sri Hashim bin Ali, Datuk Mohan dan Datin Aliyah binti Ahmad. Forum itu dipengerusikan oleh Profesor Azmi. Mengapakah bangunan warisan perlu dipelihara? Boleh Tan Sri jelaskan? Bangunan warisan perlu dipelihara kerana bangunan ini mempunyai nilai seni dan estetik yang tinggi. Apakah pandangan Datuk pula terhadap kepentingan pemeliharaan bangunan warisan? Pandangan saya seperti pandangan Tan Sri Hashim. Bangunan warisan amat tinggi nilai seninya. Datin, apakah contoh-contoh bangunan warisan yang terdapat di negara kita? Bangunan warisan yang terdapat di negara kita seperti Menara Condong di Teluk Intan Perak dan Istana Kenangan Bukit Candan di Perak. Setelah forum itu selesai, Profesor Azmi berbual-bual dengan panel forum tersebut. Terima kasih Datin kerana sudi meluangkan masa bersama kami dalam forum ini. Sama-sama, Profesor Azmi. Saya berbesar hati kerana dapat menjayakan forum ini. Tahniah Tan Sri kerana memberikan kesedaran kepada masyarakat kita mengenai kepentingan memelihara bangunan warisan di negara ini. Terima kasih, Profesor Azmi. Saya berharap agar pandangan saya dapat menyedarkan masyarakat kita. Baiklah murid-murid, kita sudah pun selesai mengujarkan dialog yang terdapat dalam forum ini berdasarkan watak-watak yang terdapat dalam forum tersebut. Jadi di sini Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid dengan menggunakan ataupun menyesuaikan penggunaan kata gelaran ini dalam
temu bual tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami penggunaan kata gelaran ini dengan sebaiknya. Kini, tiba masanya murid perlu tuliskan sebuah penulisan berformat wawancara yang bertajuk Kepentingan Memelihara Bangunan Warisan. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk menulis penulisan wawancara. Tuliskannya dalam buku penulisan. Baiklah murid-murid, dalam tugasan aktiviti yang ketiga ini, murid perlu menulis sebuah penulisan berformat wawancara. Jangan risau, semuanya Cikgu Afan sudah pun membantu murid-murid. Jadi di sini, murid perlulah merujuk semula dalam slide aktiviti 2 tadi yang telah kita ujarkan berdasarkan dialog dalam sesi forum tersebut. Jadi di sini murid perlu pindahkan sahaja dalam bentuk karangan format wawancara ini. Seperti yang murid lihat inilah. Murid perlu melengkapkan sahaja iaitu dengan menyalinnya semula dalam bentuk format wawancara. Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Pastikan tulisan murid kemas dan ejaannya betul. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.